Jadi kalau diberi pilihan nak berjalan jauh, pilihlah hari Khamis. Apa sebab? Sunnah. Yang kedua, cara Nabi nak outstation musafir, bertolaklah pagi-pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabirna ala balaika wa auzi'na syukra ni'maika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar dalam menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Yang dihormati para pegawai dan para sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Baru-baru ini pihak pemerintah telah mengumumkan tentang kebenaran merentas negeri apabila negara kita telah pun mencapai 90% kadar vaksinasi dewasa berdasarkan data dan juga analisis yang dikemukakan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Maka rentas negeri ataupun interstate travel ini telah dibenarkan seluruh negara kecuali mana-mana kawasan yang terlibat dengan PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan, diperketatkan secara pentadbiran. Dan sudah pasti pengumuman ini telah disambut dengan penuh kegembiraan oleh rakyat di negara kita. Apatah lagi orang kita memang sangat hatinya begitu dekat dengan kampung, ibu bapa, saudara mara, suasana kampung. Maka sudah pastilah semua pihak akan teruja. Dulu masa kita PKP tahun lepas, tahun 2020, pernah sekali pihak pemerintah buka aplikasi Gerak Malaysia 2.5. Masa tu kita nak raya, kalau tuan-tuan masih ingat. Masa tu tak semua orang boleh rentas negeri. Dia buka satu aplikasi untuk mohon. Baru buka sekejap, 1.4 juta pengguna telah memuat turun aplikasi Gerak Malaysia 2.5 itu. Hak mohon nak balik kampung saja ada 605,723 orang. Yang datang ke balai buat secara manual ada 13,069 permohonan. Dalam masa 3 hari saja aplikasi itu dibuka, 2,931 kenderaan telah cuba merentas negeri dan 1,248 kenderaan diarah patah balik sebab dia tak ada kebenaran. Ini berlaku tahun lepas. Maka ini menunjukkan bahawa orang kita sanggup apa sajalah asalkan boleh merentas. Bukan nak bercuti sangat, tetapi lebih kepada nak ubah angin lah. Puas dah duduk di bandar, tak larat kita nak suasana kampung gitu. Maka sudah pastilah esok lusa ini bagi kita di Bandaraya Kuantan ini, yang merupakan sebuah bandaraya yang bersifat pelancongan, ramailah orang akan mula berkunjung ke Kuantan. Sebab itu pihak Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan kenderaan yang ada atas jalan raya start pada hujung minggu ni itu memang meningkat betul. Untuk Lebuh Raya Plus, Lebuh Raya Utara Selatan dijangka meningkat kepada 1.3 juta kenderaan. Pada kebiasaannya lebih kurang 1.1 juta kenderaan sehari, tapi akan meningkat jadi 1,300,000.
Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak dijangka meningkat kepada 160,000 kenderaan sehari. Sebelum ni baru 60,000 sehari. Dan lebuh raya Pantai Timur yang kita selalu guna menjangkakan 150,000 hingga 160,000 sehari kenderaan akan bergerak ke Pantai Timur. Dan sudah pasti yang ramai bergerak ke Pantai Timur sudah pastilah orang Selangor lah paling ramai, bukan kita nak nganjing. Kita tak, dia kebetulan tak ada air 13 hari bulan sampai 16 hari bulan, mungkin dia ramai lah nak mandi di janda baik dan sebagainya. Sebab itu pada malam ni kita sama-sama nak memberi nasihat atas sifat orang Islam. Sebelum kita nak berjalan, nak bergerak ini, ada beberapa sunnah yang Nabi SAW ajarkan. Moga-moga perjalanan kita itu dapat pahala. Itu je membezakan dengan pergerakan biasa. Secara umumnya Islam adalah agama yang sangat menyuruh penganutnya supaya mengembara. Memang agama suruh kita travel. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha au adhanu yasma'una biha. Tidakkah mahu kamu menjelajah di muka bumi supaya kamu dapat memiliki hati yang boleh berfikir dan telinga yang boleh mendengar? Fa innama la ta'mal absar, kerana yang sebenarnya bukan mata kamu yang buta, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, tapi yang buta itu adalah hati yang duduk dalam dada kamu. Surah Al-Hajj ayat 46. Baik, orang yang terperuk lama, buta hati sebenarnya, tak ada nak keluar, dia jadi katak di bawah tempurung. Cuma kita ni mujur saja duduk di zaman milenium. Kita ada media sosial, tahulah sikit sebanyak perkembangan di luar. Kita duduk di Kuantan, tahulah apa yang berlaku di London, di Paris, di Singapura, kita tahu. Bayangkanlah kalau kita sepanjang PKP tak boleh rentas negeri, tak boleh rentas daerah, tak ada media sosial, memang jadi buta kayu lah jawab, tak tahu apa-apa. Sebab itu Allah Ta'ala suruh orang Islam, minimum berjalanlah kamu ke mana? Ke Mekah, minimum. Jangan jadi katak bawah tempurung. Sebab itu para salafus salih, para ulama dahulu, mereka memang menjadikan mengembara ini satu daripada tabiat mereka. Ulama dulu suka mengembara, tapi mereka mengembara bukan serupa kita nak cari kepok lekor, nak cari ikan celup tepung, tak. Mereka mengembara kerana nak mencari hadis, nak mencari ilmu. Sebab itulah Jabir bin Abdullah, dia pernah tempuh jarak perjalanan selama sebulan berjalan kaki, semata-mata nak bertemu dengan Abdullah bin Unais untuk mendapatkan sebuah hadis saja. Dan akhirnya dia berguru dengan Abdullah bin Unais, dia dapat riwayatkan 1540 hadis. Begitu juga Imam Baqi' bin Makhlad Al-Andalusi rahimahullah, dia mengembara daripada Spanyol sampai ke Baghdad semata-mata nak jumpa Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni hafal 1,000,000 hadis, jadi dia dapat belajar 300 hadis dengan Ahmad bin Hanbal. Bayangkan daripada Spanyol sampai ke Iraq, begitu jauh sekali perjalanan. Ini para ulama salafus salih dahulu. Sebab itulah kita yang nak berjalan bermula hujung minggu ini, insya-Allah perjalanan kita bernilai ibadah mudah-mudahan. Apatah lagi tuan-tuan dan puan-puan yang nak bergerak balik ini adalah untuk bertemu kembali dengan sanak saudara. Oh, ini besar fadilat dia. Ada satu hadis disebutkan, Nabi bercerita ada satu orang laki-laki, zara rajulun akhahu lahu fi qaryatin lahu. Nabi kata ada satu orang laki-laki, dia pergi ziarah kepada saudaranya yang duduk di sebuah kampung. Fa arsadallahu malakan ala madrahatih. Maka ketika dia berjalan itu, Allah Ta'ala telah kirim satu malaikat untuk mengawasi perjalanan dia. Ini barakah orang balik kampung kerana nak silaturahim, barakah ada malaikat yang mengawasi mengawasi kita. Kemudian malaikat ini telah menegur laki-laki itu. Kata Nabi, malaikat bertanya, aina turidu? Malaikat tanya kepada lelaki ini, cik nak pergi ke mana?
Dia pun menjawab, akhan li fi hadhihi qaryati, saya ni nak pergi ziarah saudara saya yang duduk di kampung. Malaikat tanya lagi, hal lahu alaika min ni'matin tarubbuha, adakah kamu nak berjumpa dengan dia sebab ada udang di sebalik batu? Manalah tahu musim rembutan ke, musim durian ke, ada hajat misalnya, bukan ada makna, mana balik tu ada sebab nak suruh saing jual tanah ke benda-benda, awak balik ada sebab lain. Min ni'matin tarubbuha, adakah kerana nikmat rezeki yang dia nak berikan pada kamu? Jawab laki-laki ini, uhibbuhu fillah, tak, saya balik kerana saya cinta pada dia, saya rindu pada dia. Kalau istilah kita sekarang, dah daripada bulan 3 tahun lepas kami tak berjumpa. Jumpa pun dalam WhatsApp group saja, itu pun tak ada borok begitu-begitu saja. Lama betul nak borok dengan dia, minum air sekali, makan roti canai, rindu saudara sepupu misalnya. Maka dijawab oleh malaikat, fa inni rasulullah ilaika, sebenarnya encik, saya ni adalah malaikat yang dihantar oleh Allah untuk mengawasi perjalanan encik. Annallah ahabbaka kama ahbabtahu, dan Allah minta saya sampaikan kepada Tuan bahawa sesungguhnya Allah cinta juga kepada Tuan sebagaimana Tuan cinta dengan penuh ikhlas kepada saudara Tuan itu. Hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan juga dalam kitab Adabul Mufrad. Sebab itu perjalanan kita insya-Allah hari Jumaat, hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad ini, kalau niat elok kerana nak bertemu balik dengan saudara mara, sepupu, sepapat. Ada orang adik-beradik pun dah setahun tak dapat jumpa, dalam WhatsApp group sajalah. Adik-beradik jauh, ada duduk Seremban, ada duduk di Kedah, ada. Tiba dapat kita kumpul ramai-ramai misalnya di Janda Baik ke, contohlah buat berkumpulan. Maka ini semua akan adalah rahmat daripada Allah. Dan ingat, orang yang berusaha untuk sambung silaturahim, hidupnya Allah akan limpahkan berkat. Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi aw yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa-siapa yang nak supaya Allah luaskan rezeki dia dan hendak Allah panjangkan umur dia, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim, kata Nabi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tak sepatutnya orang niat nak silaturahim, meninggal tak sampai nak berjumpa. Biasanya kalau kita niat molek, Nabi berjanji Allah panjangkan umur. Jadi kepada yang nak memandu, niat elok-elok, aku ni balik nak jumpa saudara mara, nak kenalkan anak pada sepupu-sepupu dia, dah lama setahun dah tak berjumpa anak saudara, tengok dalam Facebook, dalam WhatsApp group je, sedar-sedar dah besar dah, niat nak perkenal. Ini niat-niat kita ini, Allah Ta'ala kata Nabi berjanji akan memberikan rezeki yang luas dan umurnya Allah Ta'ala panjangkan. Sebab itu silakanlah kepada sesiapa yang nak bermusafir, kebenaran pun telah diberikan. Dan kepada kita yang masih lagi takut kepada suasana pandemik ataupun COVID ini, jangan pula kita doakan yang tak baik. Ini masalah orang kita, jenis orang tu nak balik dah setahun tak jumpa mak ayah. Awak lain lah, awak jenis mazhab si tanggang belaka, jenis tak percaya mak bapak. Orang nak balik, nak berjumpa, tanya khabar saudara mara, oh dia pun kata habislah, ini nanti adalah kluster jengka pula lepas ni dah. Orang tu nak balik jengka, dia kata kluster jengka. Orang tu nak pergi ke Ceratin, ni kluster Ceratin. Ni mulut tak ada insurans semua. Kita tahulah awak bimbang, tapi kita orang Islam doakan yang baik-baik saja. Apatah lagi pihak pemerintah pun menyatakan bahawa kita sudah kena mula belajar untuk hidup dengan kuman ini. Dah mula kena belajar. Sama seperti kita belajar hidup dengan penyakit-penyakit lain. Baik itu kata Tan Sri Dr. Nur Hisham, Ketua Pengarah Kesihatan, sampai satu peringkat dalam bahasa Inggeris dia ada menyebut, dengue is part of our community and we learn to live with them. Dengue juga sebenarnya membunuh, bahaya. Tapi sebab kita dah lama duduk dengan nyamuk ni, kita dah kenal perangai dia, kita dah tahu langkah dia.
Padahal denggi itu pun membahaya. Bukan sekadar denggi, ancaman leptospirosis, apa kencing tikus, ni semua penyakit-penyakit yang membunuh. Taun, ni semua mana pernah hilang. Sebab itu Kementerian Kesihatan mengatakan bahawa kes jangkitan tikus saja setahun 40-50 orang meninggal. Cuma tak ada sidak akhbar je menerangkan laporan harian berapa kematian orang hak kes mandi air terjun, tempat kotor-kotor, kurang laporan. Sama juga kes denggi yang dilaporkan dalam setahun boleh mencecah 100,000 kes lebih, dan kematian pun boleh mencecah 300 kes setahun. Tapi kenapa kita tak takut? Sebab kita belajar hidup dengan dia. Macam kita dah reti, maghrib tutup tingkap, tutup pintu, beli spray nyamuk, pasang ubat nyamuk, anak masuk dalam. Bagi orang yang pandai masuk hutan, jangan pakai baju warna sekian-sekian sebab nyamuk suka. Kita dah kenal, maka kita reti berhadapan dengan benda itu. Maka kita doakanlah saja yang baik-baik kepada saudara-saudara kita ini yang nak memulakan perjalanan. Yang mustahak, tuan-tuan sekalian, jagalah keselamatan. Jaga keselamatan ini kehendak agama, bukan kehendak majlis keselamatan ke apa tak. Menjaga keselamatan kita adalah kehendak agama, bukan sekadar keselamatan ketika di jalan raya, bahkan keselamatan dari sudut kesihatan kita. Sebab itu kalau ada tuan-tuan yang sebelum nak balik nak buat ujian saringan kendiri pun silakan, tak ada masalah. Jangan pula kita kata mengada-ngada lah, nak ludah sana ludah sini. Tak, dia sayang mak ayah dia, apa masalah? Masalah awaknya, awak tak nak buat, awak punya pasal lah. Sebab dia mungkin kita hormat prinsip dia, kerana dia di kampung, ahli keluarga dia, mak ayah dia, mak-mak saudaranya mungkin terdiri daripada kumpulan berisiko, warga mah, kanak-kanak ramai, ataupun golongan yang rendah imuniti disebabkan oleh macam-macam penyakit kronik, kencing manisnya lah, darah tinggi, buah pinggang, jantung, macam-macam, ataupun komorbiditi yang lain. Jadi ada orang dia buatkan apa nama, ambil saringan kendiri, beli di farmasi, adalah alatnya sampai surat ludahkannya, pam berapa kali, 3 kali masuk, pam 3 kali lagi, tunggu 15 minit, keluar 1 urat 2 urat, adalah macam-macam kaedah. Apa tujuannya? Kerana dia nak memastikan keselamatan semua pihak. Bahkan orang yang ada perangai begini, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Barang siapa yang nak memelihara kehidupan orang lain, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruh dunia. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-32. Mana kita niat, aku ni dari bandar nak balik kampung, aku tak nak jadi silent carrier misalnya, tak nak bawa masalah pada orang kampung, jadi aku buat pemeriksaan sendiri. Niat aku tak nak orang susah. Ini bagus niat ini, bukan kata wajib dak. Ini mengatakan bagus. Orang, saya ada 2-3 orang dah jumpa dengan rakan-rakan kita yang nak balik jauh, nak balik Pulau Pinang, nak balik ke selatan, ke Johor, beli alat cek saja dia je. Kita tak adalah khabar awak mengada-ngada, tak, dia sayang ke mak ayah dia. Tapi ni bukan wajib. Kalau tuan-tuan nak buat, tak buat sudah. Apa pandangan Islam dalam soal kita nak menjaga keselamatan ini? Paling utama sekali adalah ada satu kaedah yang disebutkan berdasarkan hadis, la darar wa la dirar. Prinsip kita, darar ni maknanya jangan membahayakan, dan dirar ni perbuatan yang boleh membawa bahaya. Sebagai contoh, kita nak balik bawa kereta, maka orang yang nak bawa kereta ini jangan dia bawa kereta macam orang gila. Itu dia tidak membahayakan orang dan tidak membahayakan diri dia sendiri. Apatah lagi dalam kenderaan ada anak-anak dan macam-macam, sudah pastilah keselamatan itu lagilah kita nak jaga. Macam kita di Malaysia ni tuan-tuan, kemalangan jalan raya antara yang tertinggi. Ni kita paling risau. Kita pula di Malaysia ini dah lama dah tak dengar ada kemalangan jalan raya, sebab orang dah jarang merentah negeri, merentah daerah. Kita bimbang moga dijauhkan Allah hujung minggu ni janganlah ada banyak sangat berita kemalangan. Sebab saya percaya ramai di kalangan orang kita, bila dia dah lama tak travel jauh, tak pandu long distance, kemahiran itu hilang.
Kehidupan dia selama ni hanyalah daripada Al-Waqa bandar Al-Waqa masjid negeri Patah Selamat. Itulah kehidupan dia. Paling jauh pun dia pergi Pekan, tu pun kena bawa surat polis. Paling jauh pergi Kemaran, bawa surat polis juga. Dia dah lama tak travel jauh, temeluh lah, tak pernah jam lama setahun dah tak pergi. Maka bila dia memandu balik, oh ini kita paling risau sekali. Kita doa yang baik-baik saja, mudah-mudahan. Sebab kenapa kemalangan di negara kita banyak berlaku? Kita tiap-tiap hari purata 18 orang meninggal di jalan raya di Malaysia itu. Tiap-tiap 1 jam 20 minit akan ada seorang meninggal kerana kemalangan. Maknanya banding aksiden dengan COVID, teruk aksiden lagi. Malaysia punya penangan. Tiap-tiap hari purata 11 orang yang bawa motosikal mati aksiden. Dan Persatuan Anak Yatim Malaysia ataupun Peyatim menganggarkan 300,000 orang anak-anak akan jadi yatim disebabkan oleh kemalangan jalan raya. Dan kita agak tinggi. Kita kalau di peringkat dunia ini, di negara China 120,000 orang mati setahun. Kalau di India 98,000 mati setahun. Jadi kita antara hak tertinggi. Maka jagalah keselamatan. Nombor satu sekali, banyak aksiden di Malaysia saya tengok. Nombor satu, kereta banyak. Kereta terlampau banyak. Kalau tuan-tuan penduduk di Kuantan, saya ingat start daripada minggu lepas, kita nak keluar sempang rumah, la ilaha illallah, saya ingat dan anak nasi baru keluar. Banyak betul kereta. Ya Rabbi, manusia datang pada mana kita tak tahu. Daripada langit agaknya banyak betul. Dulu kan kita sedap zoom keluar relax. Dulu saya ingat masjid negeri, kalau setakat duduk Kuantan Garden, orang azan tak boleh keluar daripada rumah, dan lagi semayang masjid negeri punya tak jam. Sekarang jangan tebing main lah, orang terlampau ramai, campur jalan pula banyak, tutup sana berlubang sini, menyebabkan banyak masalah. Di negara kita, kenderaan berdaftar saja ada 32,378,000 kenderaan berdaftar di negara kita. PKP tak PKP, orang tetap beli kereta. Bulan 2 tahun ni saja 45,199 biji kenderaan telah berjaya dijual. Walaupun orang susah, kenderaan tetap orang beli. Pemandu berlesen di negara kita ada 12.1 juta. Tiap-tiap bulan kereta bertambah atas jalan raya antara 30,000 hingga 40,000 kereta. Dan tiap-tiap tahun dianggarkan 1 juta kenderaan berdaftar semakin bertambah di jalan raya. Dan sebagai pengguna tegar, tuan-tuan akan rasa ada kebenarannya. Rasa kau banyak kereta. Kita bulan jalan Tanjung Lumpur, nak pergi ke Soi ke, nak pergi ke Pekan ke, dulu mana macam sekarang. Dulu saya ingat kalau Gear 5 tu sila lah, boleh sampai ke Simpang Soi, boleh sampai. Sekarang tak, break semua banyak kereta. Maka nisbahnya mudah. Bila banyak kereta, kemalangan mudah berlaku, sebab bukan orang senonoh macam kita. Yang kedua, kemalangan banyak berlaku sebab jalan raya makin banyak. Dulu kita jalan Kuantan ke Tanjung Lumpur, mana ada jalan lain, tambah pula jambatan baru, oh lagi dia main Gear 5 situ. Makin bertambah jalan, makin mudah berlaku kemalangan. Setakat ini kalau highway di negara kita, saya ingat ada 27 lebih kurang lah konsesi, dan difahamkan dalam rancangan Malaysia yang ke-12 ada 7 highway lagi yang akan dibina seluruh negara. Ini tak masuk lagi jalan negeri, jalan persekutuan yang sedang dibina. Maka bila jalan makin banyak dan jalan tu pula makin sedap pula orang lalui, kau mudah aksiden. Macam kita highway yang kita tahu yang selalu main Kuala Lumpur lah, Highway Plus, LPT, LDP, DU, MAX, NKVE, NPE, SKVE, Akleh, Lekas, Kesas, Elite, Sprint, Kajansik, Lata, Grand Saga, Best Raya, dan setakat itu je boleh ingat. Hotline tu macam-macam, Gatri lah apa ni kita tak tahu. Hak kita di Pahang yang terbaru Central Spine Road daripada Kuala Kerai ke Kuala Pilah highway
Sekarang dah start dibuka sikit-sikit, dia panjang 306.8 km, tapi setakat siap ni baru lebih kurang dalam 70 km. Highway lagi highway lagi. Ni yang tengah buat lebuh raya PSKE ada dekat Kuala Lumpur, lebuh raya Paroi Senawang KLIA. Ada pula highway Serdang Kinara Putrajaya skip, ada pula highway Port Dickson Banting, ada highway macam-macam lah. Bila banyak jalan, maka mudahlah kita ini accident. Dan yang ketiga, ini yang kita nak kaitkan dengan hak agama. Yang ketiga, perangai, sikap. Sebab itulah kepada adik-adik, khususnya orang muda-muda, nak bawa kereta ni bawalah senonoh-senonoh. Janganlah kita sampai mabuk, langgar orang dan sebagainya, lawan arus, ini jangan. Kerana tabiat itulah yang boleh menyebabkan kematian. Ingat, kemalangan yang disebabkan oleh kecuaian kita ataupun kerana kelalaian kita, kalau mengikut undang-undang Islam, itu hendaklah dibayar dengan denda 100 ekor unta. Tapi sebab ni negara kita ni, kita guna Seksyen 41 Akta Pengangkutan Jalan Raya 1987, Akta 333, dia punya kesalahan kalau sabit penjara tak kurang 2 sampai 10 tahun, denda tak kurang 5,000 dan tak lebih 20,000. Jadi orang sengih sajalah. Cuba dendanya ikut hak diat cara Nabi ajar. Nabi pernah mengajar dalam sisi khutbahnya yang terakhir. Apa kata Nabi? Ma qutila bil asa wal hajar wa fihi mi'atu ba'ir. Maka pembunuhan yang dilakukan, yang diserupakan dengannya, seperti pembunuhan dengan menggunakan kayu dan juga batu, maka dalam urusan itu hendaklah digantikan dengan denda 100 ekor unta. Maka bayangkan orang mandu mabuk, jalan lawan arus, denda 100 ekor unta, apa jadi? Orang akan berfikir banyak kali nak buat tak senonoh. Apa sebab? Membayar diat kepada waris si mati dengan 100 ekor unta atau senilai, ditambah lagi kena bayar kafarah merdekakan seorang hamba, kemudian kena puasa 2 bulan berturut-turut, itu tak mampu orang buat. Denda duit orang mampu buat. Kalau unta seekor katalah harga 7,500, kalau dah 100 ekor 700,000 lebih, kat 1 juta. Mampu kita nak bayar? Tak mampu. Duk lokak lah jawabnya. Mungkin ada orang kata Nabi punya tu tak boleh nak buat. Zaman sekarang ustaz dah macam tak praktikal. Tak praktikal celah mana? Pakistan boleh buat. Di Pakistan ordinan ada buat Seksyen 25, ordinan berkaitan dengan nyawa, pelaksanaan kisas dan diat 1984. Pembunuhan yang tak sengaja, macam contoh aksiden bawa tak senonoh, diat dia 10,000 dirham ataupun 30.63 kilo perak, atau yang senilai dengan wang semasa. Mana benda tu boleh buat. Baik itu di saat kita dikejutkan dengan banyak berita, ada orang bawa tak senonoh, bawah pengaruh dadah, mabuk, duduk jalan orang, langgar sampai mati. Kalaulah dapat diimplementkan benda diat ini, insya-Allah bolehlah memberi kegerunan kepada orang yang nak bawa cara tak senonoh ini, berlumba tak tentu arah. Muslimin muslimat sekalian, apa petunjuk Nabi sebelum kita nak bergerak bermusafir pada hujung minggu ini? Nombor 1 sekali adalah sebaik-baik hari untuk bertolak adalah hari Khamis. Mana hari esok. Jadi siapa yang dah berjanji nak balik jemaah, kalau boleh tukarlah balik esok. Hari Khamis dia ada barakah dia. Dalam hadis disebutkan, ada para sahabat menceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghazwati Tabuk yaumal khamis wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis. Hadis Bukhari Muslim. Kata sahabat, Nabi dia sangat suka keluar pada hari Khamis, musafir outstation, dan dia bergerak ke perang Tabuk juga pada hari Khamis, dan banyak program penting pun dia akan keluar rumah hari Khamis. Kenapa hari Khamis? Kerana hari Khamis adalah hari amalan kita ini dibentangkan. Tu'radul a'malu yaumal itsnin wal khamis. Hadis Tirmizi. Amalan kita sepanjang minggu, weekly punya report dihantar submit pada hari Khamis. Jadi Nabi suka kalau dia dilakukan pada hari Khamis. Dan hari Khamis juga dalam setengah riwayat menyebut banyak hajat-hajat ditunaikan oleh Allah.
Antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam, dia bertemu dengan Raja Mesir, berlaku pada hari Khamis. Adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam dapat kembali bertemu dengan Nabi Yusuf juga pada hari Khamis. Selepas bertahun-tahun adik-beradik dia buang dia, asingkan dia dalam perigi buta. Begitu juga Bunyamin, iaitu adik kepada Nabi Yusuf, adik-beradik sama mak, datang ke Mesir berjumpa dengan Nabi Yusuf juga pada hari Khamis. Nabi Yaqub datang ke Mesir bertemu dengan Nabi Yusuf juga berlaku pada hari Khamis. Nabi Musa AS masuk ke Mesir untuk mengajak Firaun menyembah Allah juga pada hari Khamis. Dan Nabi masuk ke Mekah selepas perjanjian Hudaibiyah juga pada hari Khamis. Jadi kalau diberi pilihan nak berjalan jauh, pilihlah hari Khamis. Apa sebab? Sunnah. Yang kedua, cara Nabi nak outstation musafir, bertolaklah pagi-pagi. Kenapa pagi? Kerana pada pagi ada keberkatan. Nabi doakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah berkat pada umatku pada waktu pagi mereka. Cuma pesen orang kita, dia suka tolak malam. Alasannya kereta tak banyak. Jangan. Kalau kita bukan frequent traveller, jangan. Orang yang boleh tolak malam ni memang dia jenis buru hantu betul. Daripada muda dia pesen begitu. Kalau baru lepas PKP nak cuba, janganlah. Takut orang meninggal tutup sok kapal Cina itu perjalanan kita kan. Jangan. Kita kalau tak biasa jangan buat. Tolak malam ni ada orang dah biasa je. Macam orang bawa lori, memang dia daripada muda bawa malam. Kita baru nak mana-mana tak boleh. Ada orang mata tak kuat silau dan bagai-bagai. Lebih baik tak payah. Ikut saja yang Nabi ajar, tolak waktu pagi dah tentu selamat. Kenapa Nabi suruh tolak waktu pagi? Kerana Nabi dia tak suka kita sampai ke rumah orang waktu malam. Dia tak suka. Kalau kita tolak pagi, kita tak mungkin sampai ke malam. Tapi kalau tolak lepas isyak misalnya, habis sembahyang ni kan gerak balik ke Lipih misalnya, ngungak-ngungak campur berhenti beli air isi minyak, ngungak-ngungak anak nak berhenti, pukul 3 pukul 4 sampai di Lipih. Mak ayah setengah tidur, kita ngetuk pintu, gongkak nak angkut itu angkut beg, jadi susah. Sebab itu Nabi pernah dalam satu hadis dia berpesan, iza atala ahadukumul ghaibata fala yatruqanna ahlahu laila. Kata Nabi, kalau kamu lama berpisah dengan keluarga kamu, maka kalau ingin bertemu semula dengan mereka, fala yatruqanna ahlahu laila, janganlah kamu ketuk pintu rumah mereka pada waktu malam. Nabi pesan. Jadi kita bajetlah tolak lebih kurang lepas subuh. Lepas subuh gerak pada rumah, sehingga mana kedai beli lemak apa semua, jalan pung sampai tengah hari, sedang elok. Manakala hotel pun senang nak check in, dah boleh masuk. Kalau tolak malam buta, mana nak duduk? Takkan baring tepi R&R nunggu hari siang. Perancangan kurang sikit lah kalau tolak malam. Kecuali nak balik ke utara, tu lain lah, itu memang jauh betul. Dia tolak malam ni cerah, esok baru sampai ke Perlis, memang tu munasabah lah. Tapi kalau setakat kita ini, tolaklah waktu siang. Kalau tolak waktu malam, sampai pula rumah menantu kita di Kuala Lumpur misalnya, sampai pukul 3-4 pagi, terkejut orang ketuk pintu pukul 3-4 pagi, benda nak buat surprise. Assalamualaikum, ingat polis ke, penguatkuasa Jabatan Agama ke, itu menantu keluar pakai kain batik, terkejut. Menantu laki, suami pakai kain batik, isteri pakai kain pelekat, tertukar kain, terkejut main datang pukul 3-4 pagi. Jangan begitu. Dan kata para sahabat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatruku ahlahu laila wa kana ya'tihim ghudwatan aw ashiyatan. Kata sahabat Nabi, dia paling tak suka ketuk pintu rumah orang waktu malam. Maka dia kalau bergerak atau dia bermusafir, dia akan berusaha untuk sampai waktu petang, ataupun senang cerita waktu siang. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Bertolak malam boleh, tapi kena ingat, kalau kail panjang sejengkal, lautan dalam jangan diduga. Sebab malam ini banyak musuh yang kita tak nampak. Kena pula tuan-tuan ni jenis buta kayu pasal membaiki kereta, buka tayar pun tak pandai, tayar poncik pun tak reti mana nak cari sepanah bagai-bagai, lupakanlah.
Beragas nak naik Cameron Island, ikut jalan rauk, sekali tayar poncik kat kampung asli tu, pukul 4 pagi, guna gaya. Awak tak reti benda. Kereta kalau dah berasak apa semua, takkan nak baca Yasin. Benda kena, kalau siang akan mudah nak minta tolong, ada orang lalu dan sebagainya lagi. Musuh ni dalam satu hadis disebutkan, Nabi pernah sebut, lau anna nas ya'lamuna minal wahdati ma a'lamu masara raqibun bilailati wahdahu. Kalaulah kamu semua nampak apa yang aku nampak, percayalah tidak ada seorang pun daripada kamu akan berani berjalan seorang pada waktu malam, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sebab alam jin dia terbalik dengan kita. Siang kita, malam dia. Malam kita, siang dia. Itu yang pesen zaman kita duduk kampung dulu, pagi-pagi nak pergi masjid sembahyang subuh naik motor, balik tu orang khabar, awak dengan siapa pergi sembahyang pagi tadi? Aku seorang je. Berapa ada orang nampak duduk belakang rambut panjang, hantu raya betul, tak gila sembahyang lusa tu. Sentiasa ada benda, kalau kita biarlah tak nampak daripada kita nampak. Kalau nampak tak ada orang keluar malam, kata Nabi. Tapi kalau ada satu riwayat ada pula menyebut, kalau terpaksa juga malam, macam tadi contoh orang nak balik ke utara, nak balik Alustar, nak balik ke Perlis, memang jauh betul ni. Kalau nak bertolak juga malam, Nabi pesan, kalau malam biar lewat malam, jangan malam, lewat malam, midnight, mana lepas pukul 12. Ada hadis Nabi sebut, alaikum bil duljati fa inal arda tutwa bil laili. Hadis Abu Daud. Kata Nabi, bermusafirlah kamu pada lewat malam sikit, kerana bumi dia akan terlipat waktu tengah malam. Ulama bahaskan hadis ni apa yang Nabi maksudkan, fa inal arda tutwa bil lail, bumi ni terlipat. Dalam bahasa mudah, bumi terlipat ini maknanya perjalanan pendek. Pendek dari segi apa? Tak banyak kereta. Sebab siang ada kereta yang banyak, motor lagi, orang keluar sempang lagi dan macam-macam. Tapi kalau dah tengah malam ke atas, itu dah tak ada kenderaan sangat. Bahkan kalau tuan-tuan perasan pun, lori dia galak malam saja, lepas pada pukul 2 dia tidur. Dia tidur, mungkin nak menunggu sampai siang dan sebagainya. Jarang kita tengok mereka bergerak pukul 3-4 pagi. Jadi kalau nak lebih sedikit, tak ada masalah. Dia panggil malam ni, Nabi sebut arda tutwa bil lail, malam ini tengah malam bumi ini terlipat. Saya dulu pernah berjumpa satu orang, dia nak mengajar saya ilmu, mengajar ilmu lipat bumi. Ada satu orang pakcik masa saya jadi kadi dulu, dia kata, ustaz, awak nak ilmu lipat bumi? Mendapat ilmu lipat bumi, awak banyak berjalan. Kalau belajar ilmu lipat bumi ni, awak sekejap je boleh pergi tempat lain. Ada ilmu lipat bumi rupanya. Kata, awak nak ceramah saya pergi ke Johor, tak payahlah ikut Jemaah Luang 5-6 jam, awak tutup mata puk sampai dah. Biar betul. Apa ada ni ilmu pendekar dulu-dulu, dia kata ada. Kan kita pendekar Pahang pergi perang Kuala Lumpur mainannya, perang Kelang, perang Kuala Lumpur, itu yang Kuala Lumpur banyak nama Pahang tu. Kita perang sana, macam mana dia boleh berulang? Rupa orang dulu kata je lah, ada ilmu lipat bumi. Sup puk sampai je baik lah, puk gombok dah orang dulu. Saya tanya, ada orang ambil dah ilmu ni? Dia kata ada. Tapi nak ngamalkan tu, nak dapatkan tu, perik amalan dia tu, pantang larang banyak sangat. Ada seorang kawan saya, ustaz juga, orang Negeri Sembilan, dia ambil ilmu tu. Dia kata, entah boleh nak ambil, tapi dia punya cara nak lipat bumi tu kita rasa mati dah. Sebab macam mana nak cerita dia kata pernah sekali dia daripada Seremban nak pergi ke Johor Baru. Dia bertolak daripada Seremban pukul 6, ceramah di Johor Baru lepas maghrib. Tuan-tuan ingat munasabah ke sampai pukul 6 pada Seremban. Melaka tak jumpa lagi, Jasin tak jumpa lagi, Tangkak tak jumpa lagi. Macam mana gaya nak sampai ke Johor Baru? Dia kata masa tu dia tawakal pada Allah. Dia pernah belajar tapi tak pernah buat.
Dia kata, anak baca betul-betul, tawakal betul, ya Allah bantulah kali ni nak pakai betul benda hak belajar ni. Dia kata tengah dia baca tu, tiba-tiba dia kata ada lori pasir depan dia. Lori pasir tu tiba-tiba pula keluar pasir atas cermin kereta dia. Gelap. Dia kata meninggal dah aku langgar lori pasir. Tak apalah, meninggal nak pergi ceramah, tahanlah pada meninggal pergi karaoke. Okeylah, tinggal meninggal pergi ceramah. Dia kata lepas pasir tu selesai, dia tengok dia dah melepasi tol nak masuk Johor Bahru dah. Maknanya ada ilmu tu. Ni yang ustaz cerita ni, ustaz jenis ceramah juga. Dia kata kau tak berdoa memang ada ilmu tu, tapi ngeri nak mengamalkan tu, ngeri. Tuan-tuan sanggup cari lori pasir? Mana pula lori pasir aku nak nunggu, tak tertunggu dah kita. Mana betul kalau Nabi sebut ardu tutwa bil lail, bumi berlipat waktu tengah malam. Yang ketiga, kita nak bergerak hujung minggu ni, pastikanlah jalan biar beramai-ramai, jangan jalan seorang-seorang. Terutama yang naik motor adik-adik, jangan bawa seorang. Awak kalau jatuh dalam gaung tak ada orang tahu, bukan ada GPS nak mencari awak dalam gaung tu, nak pergi kamera seorang-seorang, jangan. Tak tahu, kalau beramai insya-Allah kita boleh tahu. Nabi sebut ar-rakibu syaitan wa rakibani syaitanani wa salasatun rakbun. Siapa berjalan seorang, dia berjalan dengan setan. Siapa berjalan dua orang pun dia berjalan dengan setan. Tapi siapa berjalan tiga orang, itulah rombongan yang sebenar, kata Nabi. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Yang keempat, Nabi mengajarkan sebelum jalan jauh, pastikan kenderaan tip-top, serbih dengan baik, tayar jangan botok. Ini tayar dah terkeluar benam, bawa lagi balik ke jengka, balik ke raut, jangan, tu cari penyakit. Nabi pernah tegur seorang sahabat, unta yang dia tunggang kurus kering. Nabi tegur, ittaqullah fi hadhil bahaimul ma'jamah. Kata Nabi, takutlah kamu kepada Allah dalam kamu menguruskan haiwan yang tak boleh bercakap ini. Farkabuha salihatan wa kuluha salihatan. Tungganglah haiwan ini dengan baik dan berilah makan yang baik kepada haiwan ini. Hadis riwayat Abu Daud. Sebab kenderaan kalau tak dijaga dengan kasih sayang, dia akan rosak. Cuma ingat, kalau kereta kita rosak tengah jalan, bersabar. Apa sebab? Nabi pesan, as-safaru qit'atun minal azab. Sesungguhnya musafir ini adalah sebahagian daripada azab. Memang azab bagi kita yang bermusafir, nak dalam keluarga, lama dah tak berjalan jauh, biasa jalan dekat-dekat, pergi sepat begitu je, dia renyah. Kita sedap duduk depan seorang, ngekor apa yang belakang ni, menerak atas speaker ada macam-macam, dia renyah 3-4 jam. Ni nak ketandas ni anak ramai. Itu sebahagian daripada seksaan, kata hadis dalam riwayat Bukhari Muslim. Yang kelima, Nabi mengajarkan sebelum bergerak jangan lupa berdoa. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stawa ala ba'irihi kharajan ila safar kabbara thalathan thumma qala subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna, sampai habis. Kata Ibnu Umar, Nabi kalau dia nak naik kenderaan dia ataupun haiwan tunggangan dia, dia akan bertakbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian membaca doa musafir. Ni hadis riwayat Imam Muslim. Pernah sekali sahabat tengok Sayyidina Ali radhiyallahu anhu naik unta, sahabat naik kuda. Sahabat perhatikan perangai Sayyidina Ali. Kata para sahabat, falamma wada'a rijlahu fir rikab qala bismillah. Kata sahabat, kami tengok bila Sayyidina Ali pegang kuda, dia baca bismillah. Falamma stawa ala dhariha qala Allahumma alhamdulillahillazi sakharana hadza, doa musafir. Bila Ali duduk saja atas kuda itu, dia baca doa musafir. Summa qala alhamdulillah salasa marat. Kemudian sahabat dengar Sayyidina Ali sebut alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Summa qala Allahu akbar salasa marat. Dia baca pula takbir 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Summa qala subhanaka inni zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dia beristighfar pula. Bila dah selesai, kata sahabat, summa dhahika, kami dengar Sayyidina Ali ketawa, ha 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 ha. Kemudian dia pun berjalan. Sahabat panggil, bertanya, Ali, minta maaf nak tanya, awak tadi molek dah dengan baca doanya, bismillahnya, dengan istighfarnya, dengan takbir bagai-bagai,
Bapa bila nak bergerak awak ketawa pula. Ha ha ha. Apa Maka Ali pun menjawab, awak punya soalan sama macam kawan punya soalan masa kawan tengok Nabi buat benda hak sama. Nabi naik kuda, dia cak buat gini-gini, ujung-ujung dia ketawa. Ha ha ha. Kawan pun tanya juga, ya Rasul, apa ketawa? Kata Nabi, aku ketawa kerana aku diberitahu oleh Jibril Allah ampunkan dosa orang yang buat amalan yang aku bacakan tadi. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi tuan-tuan sudah dapat satu sunnah, satu amalan. Tidak tunggu nak balik kampung lah, nak kayuh basikal ramai-ramai hari Ahad pergi ke Teluk Cempedak pun boleh buat. Tapi kalau ada nampak kepala lutut tak payahlah, malu ke orang terkebir apa, terkebir kepala lutut. Elok sunnah compliant pakaiannya, ikut je. Pegang basikal, bismillahirrahmanirrahim. Duduk atas seat, alhamdulillahillazi sakhkhar lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baca doa musafir. Kemudian alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Syukur sebab apa? Walaupun umur meningkat, lutut okey lagi, boleh kayuh. Alhamdulillah, syukur. Kemudian takbir dulu, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Barulah kayuh. Tapi sebelum kayuh, ketawa dulu sikit. Ketawa sikit. Godong kita tanya, kau ni ngapa gini ni? Elok dah baca doa ujung-ujung ketawa. Tuan-tuan jawab macam Sayyidina Ali jawab. Awak punya soalan sama macam Sayyidina Ali punya soalan, atas kira selalu. Ini sunnah Nabi buat. Yang keenam, kepada yang nak travel nanti, negeri kita ni banyak bukit, turun naik bukit. Ingat, bila naik bukit banyakkan bertakbir. Naik banyak bukit je takbir. Idza sa'idna kabarna wa idza anzalna sabbahna. Hadis Bukhari. Kami kalau naik bukit kami bertakbir, kata Nabi. Jadi kalau kita lalu bukit tinggi ke Genting Sempoh ke, nak pergi ke Genting dan bagai-bagai, nak pergi Bukit Putuh ke, naik tu baca takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa iza anzalna sabbahna. Dan bila kami turun bukit kami bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nak berlatih pergi Bukit Beruk dulu hari esok, trail naik Bukit Beruk tu namanya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Turun je subhanallah, 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 subhanallah. Dapat pahala sunnah. Sunnah amalan Nabi kita. Kemudian yang terakhir lah, banyak nak cerita tapi masa kita tak begitu mengizinkan. Yang penting yang terakhir juga kata para ulama, apa yang mustahab bila singgah di mana-mana dalam perjalanan, ni Nabi pesan, bacalah doa tertentu untuk pagar diri kita. Sebab kita masuk kampung orang. Kampung orang ni bukan makna orang, benda kita tak nampak. Macam tuan-tuan nak singgah RNR ke, singgah masjid surah tepi-tepi jalan, kita kena ingat tempat-tempat itu dah setahun lebih tak ada orang. Jadi bila hotel pun tak ada orang setahun lebih, adalah benda bukan nak menakutkan, tak jadi pula cuti pula. Tak. Kalau baik tu Nabi suruh pagar diri, kerana Nabi tahu worst come to worst, awak dah ada pakai pagar dah. Macam kita ada hubung-hubung keras ni tak ada masalah tuan-tuan. Risau ada anak kecil, bawa anak cucu kecil-kecil, jenis merawang tengah malam, kita pula benda reti, banyak apa lagu, berapa doa, tak ada benda nak baca, azan je lah, benda boleh. Lepas itu Nabi pesankan, man nazzala manzilan thumma qal a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahil min manzilihi dzalika. Hadis riwayat Muslim. Siapa-siapa yang turun di sebuah tempat, bacalah doa a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku minta jauh pada Engkau daripada apa-apa yang boleh mendatangkan mudarat kepada aku. Maka siapa yang baca doa ini, dia tidak akan diganggu oleh apapun sampai dia selesai meninggalkan tempat itu. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Dia kita nak pergi homestay ke, nak hotel ke, nak pergi Airbnb, atau nak pergi kawasan-kawasan hutan terjun tu, jangan main tu lagi lah tempat orangnya. Dia itu memang tempat dia. Jangan nak bergalak sangat, jangan nak hoha-hoha main gitar tak tentu arah. Sebab dah setahun lebih dia dah tenang, relax, dia sama dia duduk dalam hutan. Datang kita pula hoha-hoha, sekarang balik cakap orang putih tak berhenti-henti, sudah. Ada orang yang kena sampuk cakap orang putih, tak berhenti-berhenti cakap orang putih.
puas pula nak jampi serapah dan bagai-bagai. Baca doa. Bukan kata takut ke benda itu, Nabi suruh pagar diri. Dan termasuk juga ni peringatan kita lah pada orang Kuala Lumpur, orang bandar yang nak datang ke negeri orang, masuk kampung orang, jaga kelakuan, jangan lepas laku sangat. Orang kampung ni dah lama tak menampar orang, jadi jangan kurang ajar sangat. Masuk kampung orang, bawa ayam betina, jangan bawa ayam jantan, bawa ayam betina. Jalan biar di tepi-tepi, benang arang orang jangan dipijak. Duduk biarlah di tapak tangga. Mandi pun eloklah di hilir sungai. Berdiri pun molek luar gelanggang, jangan nak tunjuk handai gelanggang orang. Kalau kaki belum bertaji, gelanggang orang jangan diuji. Kerana sundak kopiah tembuk, kerana lenggang baju koyak, kerana sombong mah habis, elok rupa kerana budi. Jangan kita masuk kampung orang bawa motor besar ramai-ramai, dodok, tak ada masalah, senyumlah sikit. Assalamualaikum, bagi salah. Orang kampung tepi jalan menengok pun salah. Ada ke caranya? Ini muka bobok, jangan. Atau bawa motor boleh main lumpur ATB tu, kuatlah bunyi enjin dia, la ilaha illallah. Saya ingat kalau dia press kat Teluk Cempedak, menara teruntung boleh dengar ramai-ramai. Kalau 20 biji, saya ingat runtuh kampung itu. Bawa, boleh nak bawa lalu tu, Assalamualaikum haji, orang kampung pun tak adalah nak marah sangat. Inilah wala salam wala kalam, prek masuk kampung orang, akan tak keluar kita. Pagi-pagi beli roti canai itu senyumlah sikit, Assalamualaikum. Tahulah orang Kuala Lumpur, tapi janganlah sombong, senyum sikit pada orang. InsyaAllah kita bolehlah cuti kali ini dengan penuh tenang. Sebenarnya banyak nak diterangkan, tapi masa kita tak mengizinkan. Saya kira sekadar itulah sembang-sembang kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kepada muslimin muslimat yang nak melakukan perjalanan, sama ada nak bertemu saudara mara di kampung ataupun nak pergi bercuti, kita ucapkan selamat bermusafir. Ingat, doa orang musafir sangat mustajab. Doakanlah kebaikan untuk agama, bangsa dan tanah air kita, mudah-mudahan. Moga-moga perjalanan tuan-tuan selamat. Pada jemaah kita pun yang nak bermusafir, bolehlah musafir, tengok masjid orang, apa idea baru kita boleh bawa untuk masjid kita, sama-sama kita bangunkan dan makmurkan kembali rumah-rumah Allah. Sekadar itu kita tutup dengan sedikit doa. Moga Allah berkati pertemuan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, molekkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkan kami dengan kejahatan, kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.